Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 18 yang maksudnya lebih kurang, dan sekiranya kamu ingin menghitung nikmat Allah, nescaya sekali-kali kamu tidak akan dapat berbuat demikian. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua Dewan, yang berhormat Timbalan Yang di-Pertua Dewan, yang amat berhormat Menteri Besar Perak Darul Ridwan, yang berhormat Ketua Pembangkang, yang berhormat Barisan Exco Kerajaan Negeri, yang berhormat ahli-ahli Dewan Negeri, yang berusaha ketua-ketua jabatan, persekutuan dan negeri, rakan-rakan media dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti sidang DUN pada hari ini secara fizikal ataupun atas talian. Di mana yang di-Pertua, pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran yang setinggi-tinggi kepada Allah SWT yang telah mengizinkan persidangan kita pada hari ini. Pada hari yang dinaungi dengan penuh keberkatan ini, saya mengambil kesempatan untuk merafak sembah dan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfirullah, sempena ulang tahun keputeraan baginda tahun 2022. Dirgahayu Tuanku. Seterusnya saya ingin memanjangkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Kota Tampan di atas pelantikan Yang Amat Berhormat sebagai Menteri Besar Perak Darul Ridwan, kepada Yang Berhormat Gunung Semanggul yang telah diamanahkan sebagai Ketua Pembangkang, dan tidak lupa juga ucapan tahniah kepada rakan-rakan ahli Dewan Negeri yang telah dilantik sebagai ahli Exco Kerajaan Negeri. Semoga Yang Amat Berhormat dan yang berhormat sekalian diberi kekuatan untuk menggalas amanah ummah yang sangat besar lagi berat ini. Dan tidak lupa juga saya mewakili seluruh ahli Dewan menyampaikan ucapan salam takziah kepada Yang Berhormat Belanja di atas pemergian rahmatullah ibunda tersayang Yang Berhormat pada hari Jumaat yang lepas. Semoga dikurniakan keampunan dan ditempatkan almarhumah bersama-sama mereka yang beriman dan beramal soleh, insya-Allah. Di mana yang di-Pertua, paling panjang mengucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang telah berjaya membentangkan Belanjawan 2023 Perak Darul Ridwan yang bertemakan Perak Makmur, Rakyat Sejahtera pada 22 Disember 2022 yang lalu, yang jumlah keseluruhan perbelanjaan mencecah 1.9 bilion ringgit Malaysia. Semasa membentang, Yang Amat Berhormat Menteri Besar melahirkan keyakinan beliau bahawa negeri Perak akan berjaya menutup akaun pada tahun ini dalam kedudukan lebihan ataupun surplus dengan izin, insya-Allah. Paling panjang juga percaya bahawa hasrat dan harapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar ini akan tercapai sekiranya penduduk di negeri Perak Darul Ridwan ini mampu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Maha Pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Yang maksudnya lebih kurang, dan sekiranya penduduk di suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka barakah daripada langit dan daripada bumi. Justru itu, marilah kita menjadikan diri kita sebagai pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang patuh kepada perintahnya dan takut kepada ancamannya dalam kita melaksanakan amanah yang dipikulkan ke atas kita. Hanya pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa akan melaksanakan urus takbir yang tulus dan amanah serta bebas daripada perbuatan pecah amanah dan perlakuan rasuah. Di mana ini Pertua, paling panjang menyambut baik dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang telah menyatakan kesediaan dan keikhlasan kerajaan negeri untuk mengagihkan peruntukan bernilai 0.3 juta ringgit Malaysia sama rata kepada 59 ahli Dewan Negeri untuk dibelanjakan di kawasan masing-masing.
Sehubungan dengan ini, Pasir Panjang ingin menarik perhatian Yang Amat Berhormat kepada dua perkara untuk dipertimbangkan. Hakikat pertama, hakikatnya jumlah penduduk di suatu DUN itu tidak sama. Sekiranya kita mengambil jumlah pengundi sebagai ukuran, terdapat DUN yang jumlah pengundinya kurang daripada 20,000, seperti Kota Tampan. Dan terdapat juga DUN yang pengundinya melebihi 50,000, seperti Pasir Panjang dan juga DUN Manjoy. Oleh kerana itu, menyertai hakikat ini, saya mohon mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat untuk dilihat semula akan agihan peruntukan demi keadilan semua. Maksudnya, DUN yang besar penduduknya diberi lebihan peruntukan untuk dibelanjakan. Dan jangan sekali-kali dikurangkan amount yang telah dijanjikan, tetapi tambahlah kepada DUN yang tinggi jumlah penduduknya. Mudah-mudahan dapat dipertimbangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, insya-Allah. Kedua, memandangkan ke semua 59 DUN ada ahli Dewan Undangan Negeri atau wakil rakyat yang dah dipilih dan dimandat oleh rakyat, maka amat wajar sekalilah wakil rakyat itu menerima dan menguruskan apa-apa peruntukan bantuan ke atas penduduk DUN yang dipertanggungjawabkan. Dengan erti kata yang lain, tidak perlu diwujudkan mekanisme lain, cara lain untuk kita menyampaikan bantuan daripada kerajaan kepada rakyat, kepada pengundi, pada penduduk di kawasan-kawasan kita. Datuk Yang Pertua, Yang Berhormat Datuk Yang Pertua, dalam belanjawan, salah satu sektor yang diberi perhatian, penekanan dan tumpuan secara langsung dalam belanjawan adalah golongan B40. Iaitu mereka yang berpendapatan kasar tidak lebih daripada RM4,850 Malaysia. Alhamdulillah, dengan kelayakan ini, mereka berpeluang menikmati pelbagai bantuan dan inisiatif daripada kerajaan pusat dan kerajaan negeri bagi tujuan menjamin kehidupan yang lebih selesa akibat daripada bencana COVID-19 dan bagi menangani kos sara hidup yang meningkat. Pasir Panjang menyokong penuh perhatian pihak kerajaan membantu golongan ini. Walau bagaimanapun, Pasir Panjang bimbang ketidakadilan boleh berlaku kepada golongan M40 yang berpendapatan RM4,851. Bila mereka mendapat pendapatan RM4,851, mereka terkeluar daripada B40. Sekiranya kelayakan ditentukan berasaskan kepada pendapatan semata-mata dan tidak mengambil kira kos sara hidup dan tanggungan dalam menentukan kedudukan ekonomi sesebuah rumah. Baru-baru ini saya didatangi oleh seorang guru. Dia menyatakan bahawa pendapatan dia adalah RM5,000. Tetapi anak dia ada 4 orang di universiti. 4 orang di universiti. Dan dia kata, bila mana dia nak memohon bantuan, tidak diberikan bantuan. Tidak dikira sebagai layak. Sebab apa? Sebab dia berada dalam golongan M40. Berbanding dengan rakan dia yang gajinya RM4,000, berada dalam golongan B40, tetapi layak dengan pelbagai bantuan walaupun dia hanya ada anak seorang sahaja di pusat pendidikan tinggi ataupun yang masih bersekolah. Jadi Pasir Panjang melihat bahawa menjadi hakikat ini, Pasir Panjang mencadangkan bahawa syarat ini dilonggarkan. Syarat kepada bantuan-bantuan dilonggarkan supaya membolehkan lebih ramai lagi memohon dengan memberi keutamaan kepada B40, tetapi juga layak dimohon oleh mereka yang berada dalam golongan M40. Jadi terbuka. Dan bila mana mereka menghantar permohonan, kita nilai permohonan mereka, nilai kedudukan keuangan mereka, melihat kos sara hidup mereka, melihat tanggungan mereka, barulah kita menentukan sama ada mereka layak ataupun tidak layak. Kita tidak mahu hanya kerana lebihan gaji seperti RM10 daripada B40, kebanyakan bantuan tidak dilayakkan ke atas mereka. Datuk Yang Dipertua, dengan komitmen perbelanjaan yang dinyatakan dalam belanjawan, sudah pasti pelbagai projek ke arah kemajuan, kemakmuran dan peningkatan hasil negeri akan dilaksanakan dari masa ke masa pada tahun 2023 ini. Di samping itu, pelbagai inisiatif akan diperkenalkan dan diumumkan oleh kerajaan negeri melalui agensi-agensi bertujuan membantu rakyat bangkit dan mampu meraih pendapatan yang stabil dan berterusan.
Seperti tahun-tahun yang lepas, puluhan bahkan ratusan juta telah dibelanjakan oleh pelbagai agensi negeri yang bertanggungjawab dengan mengharapkan kutipan hasil yang tinggi dan konsisten bagi menampung komitmen perbelanjaan yang sentiasa meningkat saban hari, saban tahun. Berkaitan dengan perkara ini, saya ingin mencadangkan diwujudkan mekanisme yang berkesan untuk melihat dan mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan inisiatif atau projek yang dibuat. Apakah kita perlu tahu apakah peniaga-peniaga yang terkesan akibat COVID telah pulih dan mampu meraih pendapatan yang stabil? Apakah tercapai KPI agensi-agensi penyalur inisiatif dan bantuan ini? Adakah projek-projek untuk membantu rakyat bermanfaat dan berkesan? Pada saya, sekiranya tiada mekanisme yang memantau dan menilai, manfaat tidak dapat dimaksimalkan dan kemungkinan akan bertambah projek Gajah Putih dalam negeri Perak Darussalam ini. Datuk Yang Di-Pertua, bagi menyokong pertumbuhan ekonomi rakyat dan penyediaan peluang perniagaan dan pekerjaan, saya cadangkan langkah-langkah dan tindakan segera diambil bagi memulihkan projek Gajah Putih di negeri ini. Kajian perlu segera dikenal pasti. Kajian perlu disegerakan untuk dikenal pasti masalah yang sebenar dan datangkan solusi-solusi ke arah pemulihan projek Gajah Putih ini. Kita tidak mahu bina baru, tinggal yang lama dan kemudian yang baru pula terbiar. Yang terbaik, pulihkan yang sedia ada dan tambahkan yang baru. Kalau kita lihat di Dun Pasir Panjang, ada beberapa projek Gajah Putih yang telah lama ditinggalkan. Antaranya Dataran Aman Jaya yang tidak dimanfaatkan. Dan kemudian bila kita melihat bahawa di sana ada manfaat yang besar kalau kita pulihkan dataran tersebut. Lebih ramai peniaga, anak-anak muda dapat berniaga di situ. Berbagai aktiviti dapat dilaksanakan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah tidak ada siapa yang menjaga, yang mengawal. Tidak ada pejabat pun di situ. Dan tidak ada orang yang menguruskan dataran itu. Begitu juga dengan sebuah pasar tani kekal yang pada mulanya nampak maju tetapi sekarang sudah mula pudar. Kita takut dia juga akan menjadi Gajah Putih. Sekiranya tidak diselenggara, tidak diawasi, tidak diuruskan dengan baik. Maka oleh kerana itu saya sangat mencadangkan supaya kajian dibuat segera untuk menyelesaikan masalah yang ada ini. Dan seterusnya saya ingin membawa sebagaimana rakan-rakan yang lain masalah-masalah aduan-aduan yang disampaikan kepada kita oleh penduduk-penduduk di Dun kita. Yang pertama sekali, masalah yang berlaku di seluruh negara, seluruh negeri Perak, keadaan jalan raya yang berisiko yang kepada pengguna jalan dan juga kenderaan. Keadaan yang berlubang, berlopak, permukaan tidak rata di banyakkan lokasi. Hampir setiap hari kita dituduh tidak membuat kerja. Kerana apa? Kerana jalan rosak. YB tak buat apa-apa. YB tunggu YB tersungkur dulu baru YB nak ambil tindakan. Inilah antara aduan-aduan yang kita terima. Jadi kerana itu bukan saja tidak selesa, tetapi boleh menyebabkan kerosakan pada kenderaan. Yang paling dibimbangi lagi adalah kemalangan yang boleh membawa kecederaan dan kematian. Oleh kerana itu saya memohon bagi Exco yang terlibat untuk melihat, berusaha untuk memastikan bahawa tindakan dapat dilaksanakan segera. Babi Exco pun tak asing dengan orang Pasir Panjang ni. Pernah menjadi adul Pasir Panjang dan pernah menjadi Menteri Besar ketika mana menjadi adul Pasir Panjang. Tadi orang penduduk Lekir, King Salam kan yang berhormat Exco. Dan seterusnya, saya juga bimbang sekiranya tindakan segera tidak diambil, kedudukan ekonomi orang-orang Lekir ini boleh terjejas. Yang saya maksudkan ialah jalan bila mana kita keluar daripada Lebuh Raya Persilihan Pantai Barat WCE masuk ke Kampung Lekir tu kan, bermula daripada situlah jalan-jalannya yang rosak ini dilaporkan kepada kita.
Dan di sepanjang jalan itulah kegiatan ekonomi orang-orang kampung, orang-orang tempatan lekir ni membiak. Tetapi oleh kerana jalan tidak baik, tidak elok, maka pengunjung-pengunjung luar mereka tidak lagi menggunakan laluan tersebut. Mereka menggunakan laluan WCE terus ke destinasi mereka, Pulau Pangkor, Teluk Batik dan sebagainya. Saya khawatir sekiranya perkara itu terus berlaku. Sebab baru ni saya telah pergi ke Teluk Batik, ada satu program. Jadi ada sekumpulan lelaki, 3-4 orang, dia jumpa saya. Saya tak tahu macam mana dia tahu saya kira ayat di situ. Dia kata, YB tahu tak jalan tu cukup teruk. Jalan tu kalau kami suka lalu. Sebab apa? Sebab di sana ada pelbagai gerai makanan, restoran makanan yang sedap-sedap. Tapi sekarang ni dia kata, kami pun boleh rosak lalu situ. Jadi kami tak lalu dah, kami tak nak lalu dah lalu. Itu jadi YB Exco kita beri perhatian dan insya-Allah dua perkara akan dapat diselesaikan. Satu keresahan rakyat tentang keadaan jalan, yang keduanya adalah ekonomi mereka dapat ditingkatkan dari masa ke masa insya-Allah. Seterusnya keluhan warga nelayan. Di nelayan pinggir pantai di Kampung Sematang dan Teluk Pencalang. Kalau kita lihat, kalau kita melawat keadaan mereka, kawasan mereka, mereka hidup dalam keadaan dhaif, pendapatan tidak menentu, tiada tempat tinggal yang sempurna, tiada lesen sampan yang menafikan bantuan sara hidup dan subsidi-subsidi lain yang berkaitan. Kawasan tangkapan juga terkesan akibat pembangunan di kawasan laut, di laut sekitar. Akibatnya tangkapan menurun dan ikan kurang membiak. Justru saya cadangkan kepada Exco yang berkenaan untuk turun insya-Allah melawat dan kemudian cuba mendapatkan lesen sampan kepada mereka untuk membolehkan mereka mendapat sara hidup dan juga subsidi-subsidi yang lain. Dan mungkin kita dapat menambah biakan ikan dengan disediakan tukun-tukun tiruan konkret kepada mereka. Dan seterusnya permohonan daripada penduduk Felkra Gugusan Lekir untuk diwujudkan semula sebuah klinik desa yang ditutup hampir 10 tahun yang lalu dengan alasan bangunan sudah uzur. Ketiadaan klinik ini menyulitkan lebih 1,000 penduduk yang kebanyakannya warga emas generasi pertama yang tinggal di sana. Klinik yang berdekatan adalah tidak kurang dari 6 km daripada penempatan mereka. Jadi saya rasa sangat wajarlah YB Exco yang berkenaan untuk melihat akan perkara ini dan tengok apa masalah sebenarnya. 10 tahun dah tidak dibangunkan semula klinik yang ditutup akibat keuzuran itu sebagai alasannya. Dan seterusnya, masalah biasa juga disebut beberapa kali dalam dewan ini, banjir kilat sering berlaku. Bukan saja di kawasan kampung, di taman-taman juga berlaku. Dan bila kita semak sebabnya, kita siasat didapati bila berlaku banjir kilat disebabkan longkang parit yang tidak diselenggarakan dengan baik. Jadi kita mohon kepada pihak yang berwajib untuk melakukan penyelenggaraan secara berkala dari masa ke masa. Sebab apa? Sebab kalau kita dah banjir dah, kita pergi dan pada hari itu juga mereka boleh bawa jentera untuk goret-baret. Jadi orang kampung kata apa? Orang kampung kata kepada kita, kalau tak jadi, tak mati, mereka tidak akan datang. Kalau air tak masuk dalam rumah kami, mereka tak akan datang. Jadi eloklah kita cantikkan diri kita ini dengan kita mengambil pendekatan, dengan kita membuat penyelenggaraan dari masa ke masa secara berkala. Akhirnya saya dibisikkan oleh ramai orang-orang di Dun Pasir Panjang. Justru saya nak mohon Exco Pendidikan untuk menyemok semula fail-fail lama yang pernah mencadangkan untuk diwujudkan sebuah sekolah asrama penuh di daerah Manjung. Kabarnya tapak sudah disediakan, tapi bangunan belum lagi ditegakkan sejak sekian lama. Hampir di semua daerah ada sekolah berprestij tinggi seperti ini. Parit pun ada, tetapi Manjung belum lagi. Dan insya-Allah YB Exco dapat lihat, mohon diaktifkan semula
untuk ditubuhkan, untuk dibina sebuah sekolah bersama penuh di kawasan kami, insya-Allah. Pasir Panjang, lama lagi ke? Lama lagi ke? Itu ya. Ya? Ada. Lama lagi ke? Dah. Saya bagi Dan kemudian- 2 minit lagi boleh? Boleh. 2 minit je tu. Penduduk Lekir juga mohon dinaik tarafkan pondok polis sedia ada ke taraf balai polis di Batu Sembilan Lekir. Dengan menempatkan lebih ramai anggota kerana penduduk di sana bertambah dan jenayah pun tidak dapat dikawal. Jadi itulah permintaan mereka. Mudah-mudahan kita dapat membantu mereka menyelesaikan masalah daripada aduan-aduan yang telah kita terima. Sebenarnya terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat yang telah membentangkan, dan saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat dari kawasan Pasir Panjang. Sekarang saya jemput Yang Berhormat dari kawasan Malim Nawa untuk memulakan perbahasan. Dipersilakan.